Okey, untuk hari ni, untuk kelas pada hari ni, dia sambungan, inilah topik kebarangkalian, topik yang keempat. Sekarang kita nak pergi pada aplikasi. Bagaimana nak mengira kebarangkalian? Bagaimana kita nak mengira kebarangkalian? Ada banyak keadaan. Cuma ada beberapa keadaan yang popular, yang biasa kita nampak dalam konteks jadual kekerapan, dalam konteks kat sini, ini nama dia jadual kontingensi. Okay, saya nak pergi pada yang pertama ni, ialah ini yang dinamakan sebagai jadual kontingensi ataupun jadual dua hala. Jadual kontingensi. Okay, sebelum kita boleh buat apa-apa, seperti biasa, cuba faham apa yang ada dalam jadual tu. Bila melihat jadual, faham dulu apa yang ada sebelum jawab soalan. Kalau anda tak faham apa cerita yang ada dalam jadual, soalan tu akan jadi lagi susah lah. Lagi sukar untuk anda menjawab. Okay, contoh kat sini saya ada satu jadual. Okay, kalau saya pergi pada jadual ni apa? Di atas disebutkan satu kajian telah dijalankan untuk mengetahui hubungan antara taraf pendidikan ketua isi rumah dengan kategori isi rumah. Okey, ada dua pemboleh ubah di sini. Ada dua pemboleh ubah, iaitu yang pertama ialah taraf pendidikan. Taraf pendidikan, dan juga yang kedua ialah kategori isi rumah. Hubungan di antara taraf pendidikan ketua isi rumah, lagi tepat, taraf pendidikan ketua isi rumah dengan kategori isi rumah. Taraf pendidikan ni ialah dia sekolah kan, dari segi sekolah dia sampai berapa tinggi dia belajar. Setakat sekolah rendah saja ke, UPSR, setakat PT3 saja ke, tingkatan 3, setakat SPM saja ke, diploma saja ke, ijazah ke, dan sebagainya. Dan juga itu maksud taraf pendidikan. Manakala kategori isi rumah dibahagikan kepada kategori isi rumah ni ialah, kalau kita lihat dalam konteks Malaysia ni, kalau kita dah bahagikan kategori isi rumah pada beberapa kategori, iaitu kita ada B40. Saya rasa anda dah familiar kan istilah-istilah ni. Kena ambil tahulah apa itu B40, apa itu M40, kemudian kita ada T20. Ini berdasarkan pendapatan isi rumah. Saya tak langsung saya dah explain dalam minggu-minggu awal kita kuliah. Okey, cuma untuk tujuan ni kita ringkaskan lagi jadual pemboleh ubah ni. Kita ada pemboleh ubah taraf pendidikan, kita bagikan kepada dua saja, iaitu sama ada dia memiliki ijazah. Ya, ni memiliki ijazah. Kalau dia memiliki ijazah, ya. Dan simbol dia ialah A. Okey, saya ambil simbol dulu, iaitu yang asal ialah dia memiliki ijazah, ya ataupun tidak. Itu saja. Kalau dia kata dia ada diploma, maksudnya bukan ijazah. Kalau dia ada SPM di bawah, bukan ijazah, maknanya dia tidak memiliki ijazah. Ijazah ni ialah di peringkat universiti. Dia belajar sampai peringkat universiti dan lulus. Dia belajar di peringkat universiti dan dapat dikurniakan ijazah sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda lah, ataupun ijazah sarjana peringkat yang kedua, ataupun ijazah PhD ataupun doktor falsafah. Jadi ada 3 ijazah. Di sini kita katakan at least dia memiliki ijazah sarjana muda. Itu yang anda cuba dapatkan ni lah. Anda pelajar tetapi anda belum lagi mendapat, belum dikurniakan ijazah. Kelulusan tertinggi anda sekarang ialah setakat yang anda ada sebelum anda belajar di UKM ni. Mungkin diploma, mungkin CJ matrikulasi, mungkin CJ SPM, STPM dan sebagainya. Okey, manakala bagi kategori isi rumah ni, taraf pendidikan ni, taraf pendidikan siapa? Bukan taraf pendidikan kita, fokus kita pada ketua isi rumah. Okey, ketua isi rumah punya belajar setakat mana? Dia punya pendidikan dia setinggi mana? Siapa ketua isi rumah? Ketua isi rumah ni mungkin boleh jadi suami, ataupun isteri, ataupun anak-anak dia yang bekerja, ataupun siapa saja yang berada dalam satu isi rumah yang duduk dalam rumah yang sama. Sebab tu ketua isi rumah ni dia tak semesti suami. Walaupun majoritinya ialah suami. Ada kalanya ketua isi rumah dia ialah mungkin isteri dia, ataupun kalau jika suami isteri tak bekerja, ketua isi rumah mungkin yang jadi wakil dia ialah anak-anak dia, ataupun mungkin keluarga dia lain, ada keluarga yang lain, ada beradik, tetapi dia duduk dalam rumah yang sama. Itu maksud ketua isi rumah. Kita tanya taraf pendidikan dia apa, ada ijazah ataupun tidak. Manakala kategori isi rumah tu kita lihat, kita kira dia punya pendapatan, semua yang duduk dalam satu rumah,
Kalau suami isteri bekerja campurkan pendapatan, kalau anak-anak yang bekerja campurkan pendapatan. Ni yang bekerja tetap lah, selalunya yang bekerja tetap, bukan bekerja sambilan. Kira pendapatan dia. Jumlah pendapatan tu lah kita akan masukkan dalam kategori sama ada B40, M40, T20. Cuma dalam jadual ni kita mudahkan. Kita kata B40 dan bukan B40 itu saja. Kalau dia M40, T20, maksudnya dia bukan B40 dah. Selain tu dia ada B40. Ada berapa ramai? Ada kat sini kita ada dua kategori tadi, ya dan tidak. Ada berapa ramai? Ada 1000 isi rumah. Ada 1000 isi rumah, kita boleh pecahkan dia kepada sama ada memiliki ijazah atau tidak, sama ada dia kategori B40 ataupun B40 ataupun tidak. Okey, ini yang ini yang saya cuba nak sampai secara basic. Asas dia jadual kontingensi. Saya belum masuk lagi dalam kebahagiaan kalian. Okey, jadi daripada 1000 isi rumah, kalau kita lihat daripada 1000 isi rumah ada 250 isi rumah yang memiliki ijazah. Ini nombor 250 yang memiliki ijazah, dan baki dia 750 tidak memiliki ijazah. Manakala daripada 1000 orang, 700 isi rumah dalam kategori B40. Hanya 300 saja ataupun 30% dalam kategori bukan B40, sama ada M40 ataupun T20. Dan jika saya lihat di dalam, saya pergi lagi detail, okey, ada nombor 50 ni. Apa 50 ni? Apa maksud 50 ni kan? Okey, 50 ni apa? 50 ni ialah ada 50 isi rumah di mana ketua isi rumah dia memiliki ijazah. Ketua isi rumah dia memiliki ijazah. Dan isi rumah dia berada dalam kategori B40. Daripada 1000 orang ni ada 50 yang ketua isi rumah dia ada ijazah, dan kategori isi rumah dia dalam keluarga dia ialah dalam kategori B40. Manakala 200 isi rumah pula berada dalam kategori ketua isi rumah dia memiliki ijazah tapi dia bukan kategori B40. Dan yang di bawah ni 650 ni apa? 650 ni ialah 650 isi rumah di mana ketua isi rumah tersebut tidak ada ijazah, mungkin dia ada diploma dan ke bawah, dan isi rumah dia berada dalam kategori B40. Itu yang 600. Dan 100 ni, tentu anda boleh nampak dengan jelas apa maksud dia. 100 ni ialah bilangan isi rumah di mana ketua isi rumah dia tidak ada ijazah dan bukan dalam kategori B40. Ini macam mana kita membaca jadual kontingensi ni. Begitu juga kalau jadual-jadual yang lain, tata dan sebagainya, faham dulu apa yang ada maklumat tersebut, barulah anda buat langkah seterusnya. Okey, itu cara kita memahami jadual kontingensi dalam konteks yang asas, konteks sebenar dia, konteks yang asal. Itu belum lagi masuk nilai percentage dan sebagainya. Ini data yang asal dalam bentuk bilangan. Okay, sekarang saya nak masukkan elemen kebarangkalian dalam jadual ni. Apa yang saya perlu buat? Okay, bila nak masukkan elemen kebarangkalian ni, kalau kita lihat dalam kuliah minggu lepas, kita kebarangkalian ni dia berkaitan dengan peristiwa. Dia ada kaitan dengan peristiwa. Peristiwa apakah yang berlaku? Kebarangkalian bermaksud kemungkinan sesuatu peristiwa tersebut berlaku. Kita ada ruang sampel, kita ada kita ada jenis-jenis peristiwa bersama, peristiwa eksklusif, saling eksklusif, bertindak atau tidak, peristiwa kesatuan, peristiwa bersyarat. Nampak dia ada banyak peristiwa. Jadi untuk memudahkan kita mengingat kebarangkalian, kita labelkan setiap kategori yang ada tu dalam pemboleh ubah ijazah dan B40 tu kepada simbol-simbol yang sesuai. Simbol-simbol yang sesuai. Yang anda rasakan yang anda rasakan sesuai. Simbol mana yang apa simbol dia yang anda nak gunakan? Apa huruf dia? X, Y, Z ke, A, B, C ke? Pilihlah mana huruf daripada A sampai Z. Tapi yang sesuai lah. Yang selalu kita gunakan A, B, C, selalu kita gunakan X, Y, Z kan? Jarang-jarang sekali kita gunakan
MNO dan sebagainya kan. Tetapi masih boleh digunakan. Okey, pilih simbol yang sesuai. Dalam contoh ni, saya gunakan konsep pelengkap. Ini contoh ni maksudnya simbol ni tak spesifik digunakan. Saya gunakan konsep pelengkap. Saya tahu kalau isi rumah tersebut memiliki ijazah, dalam masa yang sama dia tak boleh kata dia tidak memiliki ijazah. Jawapannya mesti satu saja kan, macam jantina lelaki perempuan. Jadi memiliki ijazah ni dia ada dua kategori. Dia ada dua kategori yang saya highlightkan ni. Dua kategori ni iaitu ya dan tidak ni, saya boleh tukar dia jadi dua peristiwa. Peristiwa isi rumah memiliki ijazah dan peristiwa isi rumah tidak memiliki ijazah. Dalam konteks kebangkalan saya buat begitu. Saya perlu buat begitu. Jadi ada dua peristiwa, kedua-dua peristiwa ni dia saling melengkapi antara satu sama lain. Jadi sebab tu saya mengatakan kalau saya pilih, jika saya memilih memiliki ijazah ialah sebagai ya, saya simbolkan sebagai A. Dan tentunya peristiwa tidak memiliki ijazah adalah peristiwa pelengkap bagi peristiwa A. Bukan peristiwa A, tapi peristiwa pelengkap. Dan dia berada dalam ruang sampel yang sama. Iaitu ruang sampel 1,000 orang, 1,000 isi rumah tersebut. Jadi, apa simbol yang sesuai untuk A? Boleh tak saya nak pilih B? Boleh. Boleh tak nak pilih C? Boleh. Tapi saya rasa yang paling sesuai ialah saya nak labelkan dia sebagai pelengkap. Jadi, kalau A ialah peristiwa memiliki ijazah, peristiwa pelengkap dia tidak memiliki ijazah. Jadi, saya simbolkan sebagai A kuasa C. A power of C. Ataupun boleh gunakan simbol ni. A point. Ini justifikasi kenapa saya gunakan A pelengkap. Jadi settle. Saya ada satu simbol yang saya pakai. A. Kalau A tu ijazah, saya tahu, saya letak dalam kepala. A pelengkap maknanya bukan ijazah. Nak mengingat pun senang. Kalau kita gunakan kaedah begini. Tetapi tidak semua sesuai. Dalam kes ni dia sesuai. Okay, manakala B40. Manakala bagi pelajar bagi isi rumah pelajar pula, bagi kategori isi rumah, B40 ataupun tidak. Kita tahu ada dua tadi kategori, B40 ataupun tidak. Saya nak labelkan peristiwa isi rumah dalam kategori B40 ialah peristiwa B. Sebab saya dah pakai A tadi kan. Jadi saya gunakan B. Manakala peristiwa isi rumah tidak ataupun kategori isi rumah yang bukan B40, dah tentulah pelengkap kepada peristiwa isi rumah B40 ataupun kategori B40. Sebab bila kita bertanya soalan, kalau isi rumah tersebut kita dah labelkan dia sebagai B40, kita tak boleh labelkan sebagai bukan B40. Sebab dia bersifat eksklusif. Salah satu saja yang boleh berlaku. Ya atau tidak. B40 atau bukan B40. Jadi kalau B ialah peristiwa B40, kategori B40, dan tentu peristiwa pelengkap dia bukan B40. Sebab tu saya pilih untuk B, yang bukan B40 sebagai peristiwa pelengkap untuk B, saya gunakan B prime ataupun BC seperti yang saya tunjukkan. Itu saya punya justifikasi, dan dia punya detail dia saya tulis begini. Kalau bila anda melabelkan, dalam exam tu ada kena tulis. Iaitu A sama dengan peristiwa ketua isi rumah memiliki ijazah. Ketua isi rumah tidak memiliki ijazah. B, C ialah peristiwa pelengkap di mana isi rumah bukan kategori B40. Perlu ditulis. Jadi ini bagaimana kita nak melabelkan bagaimana kita nak melabelkan peristiwa. Ini salah satu contoh yang saya tunjukkan. Kalau dalam exam, jika belum diberi label dia, anda perlu labelkan. Label dan nyatakan label yang sesuai. Begitu juga kalau apa label dia? Tulis. Tulis di bawah kan, dengan jelas. Jadi bila anda tulis begini, ini maknanya apa yang saya boleh share kat sini, skema jawapan beginilah. Semua skema, setiap yang anda tulis ni, setiap yang anda labelkan tersebut adalah ada markah dia. Cuma banyak ataupun sikit. Okay, saya semua nampak. Jika ada soalan, anda boleh tanya pada bila-bila masa. Okay, sekarang saya nak kira. Kita nak kira nilai-nilai kebangkalian. Okay, dengan berdasarkan kebangkalian sud, kebangkalian bersama, kebangkalian bersyarat, dan kebangkalian yang saya dah jelaskan pada minggu lepas. Okay, contohnya saya nak ambil satu peristiwa. Semuanya dah saya tuliskan. Jadi di sini, kalau saya pilih peristiwa A ialah satu peristiwa iaitu
Jika katalah apa yang saya nak sampaikan sini ialah, kalau saya tahu saya ada 1000 isi rumah, saya tahu saya ada 1000 isi rumah. Dan kita ada 1000 isi rumah. Jika saya pilih salah satu isi rumah secara rawak. Jika saya pilih salah satu isi rumah secara rawak. Mana-mana isi rumah saya pilih, ataupun saya pilih ketua isi rumah dia, sebab dia wakil isi rumah tersebut secara rawak. Apakah kebarangkalian isi rumah tersebut, isi rumah yang saya pilih tu, ketua isi rumah tersebut memiliki ijazah, ada ijazah. Iaitu kebarangkalian saya dapat peristiwa apa? Kebarangkalian saya dapat peristiwa A ni. Kebarangkalian mendapat peristiwa A. Kebarangkalian kita mendapat peristiwa A berlaku. A ialah peristiwa di mana ketua isi rumah memiliki ijazah. Itu maksudnya, daripada 1000 orang, berapakah kebarangkalian? Saya ada 1000 orang list, senarai nama, saya pilih mana-mana. Ataupun saya tahu ada 1000 rumah kat situ, saya masuk je mana-mana rumah, saya ketuk pintu dia secara awak, mana-mana. Tanpa saya letak apa-apa syarat, berapakah kebarangkalian? Isi rumah yang saya masuk tu, ketua dia ada ijazah. Berdasarkan ni saya tahu, daripada 1000 orang tu ada 200, ada 250. Ada 200, ada 250. Jadi nilai kebarangkalian dia, kebarangkalian peristiwa A berlaku akan ditulis begini. Kebarangkalian peristiwa A berlaku samaan dengan berapa banyak A? 250. Berapakah total ruang sampel? Berapakah total sampel? Dalam populasi, dalam kebarangkalian kita bukan nama sampel, kita nama ruang sampel. Kita lebih tepat namanya ruang sampel dia ada 1000. Jadi kebarangkalian dia 0.0.25. 250 bagi dengan 1000. Begitu juga kalau saya kata, okey, berapakah kebarangkalian isi rumah yang saya pilih tersebut akan ketua dia tidak ada ijazah, tidak memiliki ijazah pertama dan sebagainya. Maknanya tetap belajar sampai universiti. Jadi berapa ramai? Berapa isi rumah? Ada 750. 750. Apa peristiwa dia? Peristiwa AC. Jadi kebarangkalian peristiwa AC berlaku. Saya tulis balik. Kebarangkalian peristiwa AC berlaku. Tadi peristiwa A kan? Mesti ditulis begini ya. P dalam kurungan A. A itu boleh diguna pakai. Sebab saya dah labelkan A ni tadi. A itu apa? Kalau anda tak labelkan A itu apa, anda tulis je PA, saya tak tahu apa A anda. Yang mana satu. Jadi itu berkemungkinan jawapan anda akan salah. Saya dah labelkan A tadi, jadi saya akan tulis PA. Manakala kebarangkalian peristiwa isi rumah tersebut tidak memiliki ijazah, iaitu peristiwa AC ni, peristiwa pelengkap untuk A, adalah 750 bagi 1000 sama dengan 0.0.0.75. Jadi saya harap semua nampaklah apa yang saya cuba sampaikan. Berapa peristiwa yang terlibat ni? Bagi setiap peristiwa yang kita kira ni, ada satu saja peristiwa yang terlibat. Bagi peristiwa A saja ataupun peristiwa A, C saja. Maknanya satu saja peristiwa. Itu yang dinamakan sebagai kebarangkalian sud. Marginal probability. Kebarangkalian yang hanya melibatkan satu peristiwa saja. Kes yang sama kalau saya gunakan untuk B. Untuk kategori B40. Daripada 1000 isi rumah, berapakah kebarangkalian isi rumah tersebut? Kalau saya tukar sikit ayat dia, dalam satu kawasan ada 1000 isi rumah. Berapakah kebarangkalian isi rumah dalam berapakah kebarangkalian isi rumah dalam kawasan tersebut adalah dalam kategori B40. Kita akan tahulah berapa ramai. Berapa banyak? Ada 700 daripada 1000. Jadi 700 bagi 1000, kebarangkalian peristiwa B berlaku ialah 700 bagi 1000 sama dengan 0.07. Dan berapakah kebarangkalian isi rumah tersebut bukannya kategori B40, mungkin T20, mungkin M40. Jadi berapa ramai yang bukan B40, iaitu 300. 300 bagi dengan 1000 sama dengan 0.03. Juga ni lagi dua contoh kebarangkalian apa ni? Kebarangkalian sud bagi sesuatu peristiwa. Hasil penjumlahan dua peristiwa pelengkap. Dua peristiwa, iaitu peristiwa A dengan peristiwa pelengkap dia. Peristiwa A dan peristiwa pelengkap. Bagi peristiwa A, kita akan tulis AC. Mesti sentiasa sama dengan 1.0. Jadi kalau dalam contoh ni betul tak? Tadi saya katakan AC ialah peristiwa pelengkap untuk A.
Jadi cuba campurkan. Dapat tak 1.0? 0.25 campur 0.75 dapat 1.0. Begitu juga B. 0.7 campur 0.3 dapat 1.0. Ini yang apa ni? Ini yang perkara yang sentiasa betul. Sebab tadi saya dah definisi AC ialah pelengkap untuk A. Dan simbol tu mesti sesuai dah. Bila saya pakai AC, maksudnya AC ni dah pelengkap untuk A. Saya tak boleh katakan apa ni, kalau saya nak katakan AC dah pelengkap, saya gunakan simbol lain ataupun A saja, B saja. Tak ada. Kalau pelengkap mesti awak gunakan sama ada AC ataupun A prime ni. Mesti digunakan dia punya simbol prime ataupun simbol C tu untuk menunjukkan dia adalah pelengkap. Jadi di sini saya nampak, saya harap semua pelajar boleh nampak dengan jelas apa yang dimasukkan ke barangkalian SUT. Dan daripada nilai-nilai kebarangkalian ni, daripada kebarangkalian SUT ni, kita boleh generate kebarangkalian yang lain. Saya rasa itu saja untuk kebarangkalian SUT. Ada 4 kebarangkalian SUT yang boleh kita dapat.